Apa kan pekerja sosial ni? Satu soalan yang memang akan kita tanyakan kepada narasumber kita yang mulia Puan Syifa Syahirah binti Hanifah yang sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni hari ni? Sehat? Alhamdulillah, sehat saja. Sehat sahaja ya. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, mungkin dapat ditanyakan pada Puan sendiri, apa kan pekerja sosial ini sebenarnya? Mungkin dapat Puan berikan mukadimah dan pengenalan untuknya, silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak produksi Rampai Pagi dan juga penyampai Wali dan Nadirah. Durus. Dan selamat pagi kepada semua para penonton dan juga yang berada di studio masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dinyatakan tadi, topik kita ni pagi ini adalah apakan pekerja sosial ini. Topik ini yang merupakan soalan jadi saya harap selepas mendengar tajuk pagi ini, penonton pun banyak tanda tanya. Apakan pekerja sosial ini sebenarnya? Baik, pekerja sosial ini sebenarnya adalah satu profession kerja kemanusiaan ataupun helping profession. Jadi pekerja sosial ini adalah profession yang memberikan bantuan untuk meringankan kesusahan dan kesulitan orang ramai dan juga memperbaiki kehidupan atau mewujudkan perubahan sosial seseorang, individu, keluarga maupun masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan saya menyampaikan topik pagi ini adalah supaya orang ramai lebih tahu ada sebenarnya profesi pekerja sosial ini dan juga supaya lebih tahu platform atau di mana akan mendapatkan bantuan ini. Ingin saya menambah juga, pekerja sosial ini kebanyakannya orang memanggil orang kebajikan. Jadi tentu pekerja sosial inilah yang mempunyai tanggungjawab dalam memberikan bantuan kepada individu untuk seseorang itu membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah atau meningkatkan keadaan kesejahteraan sosial mereka. Jadi kebanyakan juga orang ramai selalu mengkaitkan pekerja sosial dengan pembasmian kemiskinan. Memang perkara itu benar, tetapi pembasmian kemiskinan ini adalah hanya sebahagian kecil daripada bidang-bidang pekerja sosial. Sebab pekerja sosial ini bidang-bidangnya sebenarnya banyak dan luas. Ada pekerja sosial yang pakar dalam pembasmian kemiskinan, ada yang khusus mengendalikan masalah keluarga atau isu-isu berkaitan dengan warga emas, orang kelainan upaya, wanita dan juga dalam memastikan kebajikan kanak-kanak. Saya ingin menerangkan juga di sini, memandangkan bidang-bidang pekerja sosial ini luas. Pekerja sosial ini bukan sahaja dari segi kebajikan yang ada di Jabatan Pembangunan Masyarakat, tetapi pekerja sosial ini juga ada di hospital sebenarnya yang menangani faktor peribadi atau sosial yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Dan juga pekerja sosial ini sentiasa bekerjasama dengan pihak polis, pihak sekolah dan juga mahkamah dalam mencuba membantu seseorang individu itu. Alhamdulillah ya, jelas sekali sebentar tadi Nadirah ya, penerangan berhubung dengan tajuk segmen pembangunan masyarakat kita ni ya pada pagi ini. Apakan pekerja sosial ini ya? Kalau dulu ramai ataupun saya sendiri ya tidak mengetahui rupanya ada sebenarnya profesi sebagai seorang pekerja sosial ini ya. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan jelas dan juga kita ni semua lebih mengetahui ya mengenai dengan kerjaya ini. Kalau Puan sendiri dulu waktu kecil-kecil pernah tak bercita-cita untuk menjadi seorang pekerja sosial? Pernah. Puan dulu pernah masa kecil-kecil bercita-cita untuk jadi pekerja sosial? Memang setiap individu itu ada rasa macam kalau melihat orang susah tu macam kan menolong rasanya. Tapi macam belum cukup pengetahuan macam mana kan menolong orang itu atau resources pun individu cukuplah kalau dari seorang individu. Jadi memanglah ada juga sedikit-sedikit cita-cita akan menjadi pekerja sosial ini sebab pekerja sosial ini
Kalau kena sanang, ia ni profession yang membantu orang. Alhamdulillah ya. Jadi hasrat murni untuk menolong seseorang itu dapat dilahirkan ya dengan berperanan sebagai seorang pekerja sosial ini. Jadi perbincangan kita pada pagi ini, apa peranan pekerja sosial ini terhadap masyarakat kita ni? Memang lazimnya di dunia ni setiap individu pasti tidak lepas dari pelbagai permasalah, kesulitan dan kesusahan dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada individu itu ia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ataupun dengan bantuan keluarga dan kawan-kawan. Tapi ada jua yang terasa berat dan indah terfikir lagi macam mana akan mengatasi masalah yang dihadapinya tu. Dan akhirnya memerlukan orang lain untuk membantu. Jadi di sinilah pekerja sosial ini mengambil peranan. Mengambil contoh, klien ini ada masalah keluarga. Barangkali terjadi perbalahan atau perselisihan faham. Maka peranan pekerja sosial di sini akan bertindak sebagai perantara atau orang jadi orang tengah. Jadi pekerja sosial ini akan mencuba memahami situasi yang terjadi terlebih dahulu dengan tujuan untuk membantu mencari kata sepakat dan mewujudkan persefahaman selepas itu. Kemudian peranan pekerja sosial ini juga bukan saja macam kalau ada masalah itu pekerja sosial ini harus membagi tahu klien ini. Nah, ini penyelesaiannya. Ataupun membagi tahu terus arah klien itu, ini patut kamu buat tanpa berbincang terlebih dahulu bersama klien atau sendiri dan juga sesama pekerja sosial di jabatan. Sebaliknya, pekerja sosial ini akan membawa klien itu sama-sama memikirkan jalan penyelesaian. Maksud saya di sini itu, klien itu pun menyertai dalam memberikan pandangan mereka, idea mereka dalam memperbaiki kehidupan mereka. Jadi pekerja sosial ini pun mendorong atau menyedarkan klien itu akan keupayaan mereka sendiri dalam mengatasi masalah mereka. Di sini akan memberi peluang untuk klien itu lebih berdikari lagi dalam menyelesaikan masalah mereka nanti masa akan datang. Saya juga ingin berkongsi sedikit memandangkan saya sendiri seorang pekerja sosial terutamanya di bahagian keluarga wanita dan kanak-kanak di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat. Saya ingin kongsikan sedikit bagaimana pekerja-pekerja sosial ini mengendalikan kes-kes yang telah diterima. Okey, sebahagian kes-kes yang diterima adalah seperti perselisihan faham antara keluarga, pendaraan wanita dan kanak-kanak ataupun pengabaian kanak-kanak. Jadi di sini pekerja sosial ini akan membuat pendekatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memahami lagi situasi yang telah terjadi, yang mana selalunya dibuat dengan membuat lawatan ke rumah dan menemu duka. Seterusnya membawa perjumpaan keluarga dengan tujuan mencari penyelesaian atau cara-cara untuk melindungi mangsa-mangsa atau klien ini. Yang mana seperti saya maklumkan tadi, pekerja sosial ini akan bekerjasama dengan pihak polis ataupun pihak sekolah untuk sama-sama memberikan bantuan kepada klien atau mangsa ini. Jadi itulah di antara peranan pekerja sosial yang dapat kita ketahui, bukan sahaja menghulurkan bantuan tetapi juga mendorong klien-klien ini untuk sedar akan apa keupayaan mereka. Tapi jadi satu persoalan juga, kalau orang awam bagaimana pula ingin mendapatkan bantuan ni daripada pekerja sosial ini? Mungkin dapat dikongsikan? Okay. Peranan Jabatan Pembangunan Masyarakat ini, kami ada talian kebajikan 141 untuk memberikan ruang kepada orang ramai yang ingin mendapatkan bantuan. Tidak semestinya bantuan hanya untuk dirinya atau keluarga, bahkan untuk membuat aduan mengenai orang awam yang difikirkan memerlukan bantuan juga. Saya juga ingin juga memaklumkan bahawa nama-nama yang membuat aduan ini akan dirahsiakan. Jadi jangan takutkan membuat aduan kalau ada orang awam yang difikirkan memerlukan bantuan. Kami juga ada talian anak 121 yang mana ini khusus untuk kegunaan kanak-kanak ataupun mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Untuk makluman juga, kedua-dua talian ini beroperasi 24 jam.
Ya, itu dia ya. Bagaimana cara orang awam boleh mendapatkan bantuan daripada para pekerja sosial ini ya. Bukan saja meminta bantuan untuk diri kita ni sendiri ni Nadirah ya. Kalau kita ni lihat jiran ya ataupun orang yang berdekatan dengan kita ni, dapat kita ni cemini-cemini, sekali kita ni lihat macam ada permasalahan dan juga sebagainya. Mungkin kita ni boleh rujuk ya kepada pekerja sosial ini untuk menawarkan perkhidmatan mereka kepada orang yang kita dirasakan memerlukan bantuan-bantuan mereka ni. InsyaAllah nanti kita ni ada sedikit tayangan klip video untuk kita ni paparkan ya, kepada poster ya. Kita ni akan cuba untuk tayangkan poster yang dikongsikan bersama kita insyaAllah selepas ini berkenaan dengan bagaimana cara untuk menghubungi para pekerja sosial ini nanti ya. Jadi Puan, berikutnya ini mungkin boleh mengongsikan bagaimana pekerja sosial mengendalikan kes-kes semasa pandemik ini. Okey, baik. Perkhidmatan pekerja sosial ini masih ada berjalan dengan aktif walaupun semasa penularan wabak COVID-19 ini ya. Kerana pekerja sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang akan sentiasa bersedia menjalankan peranan dan tanggungjawab. Seperti yang dikongsikan sedikit tadi mengenai bagaimana kami pekerja sosial mengendalikan kes-kes, selalunya membuat pendekatan dengan berjumpa klien dan membuat lawatan ke rumah atau sekolah. Tetapi masa fasa awal endemik ini memanglah masih jua ada memberi ingau kan keluar rumah ni. Apatah lagi kan berjumpa orang. Walau bagaimanapun sama-sama kita ni mempunyai tanggungjawab dalam melindungi antara satu sama lain, yang mana dalam perkara ini mengambil kira keselamatan pekerja sosial serta klien-klien yang memerlukan bantuan. Jadi perkhidmatan pekerja sosial buat masa ini dijalankan melalui atas talian seperti menelpon klien, video call ataupun melalui aplikasi Zoom. Tapi sejujurnya lainlah jua membuat pendekatan ini kalau melalui telefon saja daripada melihat benar-benar berjumpa klien itu. Jadi bagi kes-kes yang memerlukan tindakan segera, pekerja sosial ini masih akan membuat lawatan ke rumah, tetapi sudah setentunya akan mengikut SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan dengan memakai sugup muka, facial untuk ekstra perlindungan, jaga jarak dan memakai sanitizer. Jadi ada puan tadi mengongsikan ketika mana kita berada dalam era pandemik ini, caranya juga adalah melalui Zoom dan sebagainya. Adakah ada cabaran-cabaran yang lainnya yang dihadapi kerana ketika ini mengendalikan kes di zaman pandemik ini? Jadi bagaimana? Adakah tak cabaran-cabaran lainnya? Okey, memanglah kalau dari segi teknologi ini cabaran-cabarannya indah semua orang mampu untuk mempunyai telefon atau indah pandai menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi itulah sebenarnya satu cabaran juga, tetapi pekerja sosial pun mencuba sedaya upaya untuk mengajar klien-klien tersebut, ataupun jika sekiranya memang tidak ada jalan lagi untuk melakukan pendekatan itu melalui atas talian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang akan orang turun padang juga mengagak berjumpa klien itu. Itulah satu cabarannya juga dalam menghadapi semasa penularan wabak ini. Baik, alhamdulillah ya. Satu lagi nih sebelum kita ni berpisah ya. Cabaran menjadi seorang pekerja sosial ini, apa yang perlu ada pada diri seorang pekerja sosial, Puan? Okey, apa yang patut ada dalam diri pekerja sosial ini pertama kali adalah empati dan mempunyai kesabaranlah juga, yang mana empati itu kalau tidak ada rasa macam kesian kan orang itu, ataupun Indah cuba memikirkan apanya orang mencuba memikirkan what if kami dalam kehidupan seseorang itu. Jadi kalau tidak ada kualiti empati ini, tidak ada saya rasakan menolong itu. Jadi mestilah juga ada kualiti empati ini dan juga kesabaran, sebab membantu sebab
kes-kes yang kami pernah terima ni bukan jua senanglah mencari penyelesaiannya juga. Jadi memerlukan kesabaran lah untuk memikirkan sama-sama macam mana akan membantu individu yang memerlukan ini. Luar biasa sekali ya. Satu pekerjaan yang sangat terpuji dan kita disanjung ya, pekerja sosial. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Puan. Mungkin ada sepatah dua kata untuk menutup urangan wawancara ini. Ya, silakan Puan. Untuk menutup mukadimah saya pagi ini, pekerja sosial ini memang sudah menjadi tanggungjawab untuk membantu. Jadi di sini ingin menggalakkan orang ramai untuk mendapatkan bantuan melalui platform yang sedia ada, sebab memang sebenarnya ada sebahagian individu yang malu akan mendapatkan bantuan. Jadi saya ingin memberitahu di sini jangan malu-malukan menelpon talian kebajikan 141 ataupun talian anak 121. Sebenarnya juga ingin saya kongsikan, kemarin adalah Hari Pekerjaan Sosial Sedunia. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk menunjukkan penghargaan kepada semua pekerja-pekerja sosial yang ada di negara Brunei Darussalam ini atas usaha dan bantuan-bantuan yang telah diberikan. Memang tidak dapat dinafikan lagi lah, ianya adalah satu profesi yang penuh dengan cabaran yang mengambil masa dan tenaga dan mental kami. Kadang-kadang boleh join dia bertidur, memikirkan macam mana akan membantu mengubah kehidupan seorang tua ke arah lebih baik. Tetapi insya-Allah dengan hati yang ikhlas akan sentiasa dipermudahkan dan diberkati. Mengambil kesempatan juga, orang ramai pun boleh follow Instagram kami Japim Brunei dan familymatters.japim untuk mengetahui lagi program-program yang berkaitan dengan masyarakat yang boleh disertai. Okay, terima kasih, sampai di sini saja dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan sebelum Puan Syifa Syahirah berundur diri. Memang satu topik yang amat menarik dan banyak informasi yang telah kami dapatkan sepanjang wawancara kita pada hari ini. Mungkin kita akan bersua lagi lain kesempatan dengan tajuk yang lainnya pula. Assalamualaikum Puan. InsyaAllah. Waalaikumsalam.